Baik, Sahih. Kerajaan negeri peruntukan 2.4 juta ringgit kepada penduduk di Kampung Landung Ayang Kudat yang dilanda musibah kebakaran pada 16 Februari baru-baru ini. Peruntukan tersebut meliputi 120 buah rumah, manakala setiap rumah akan menerima bahan binaan bernilai RM20,000. Untuk makluman, saya ingin merakamkan rasa prihatin kerajaan kepada semua mangsa yang terlibat, dan sukacita saya mengumumkan bahawa kerajaan akan membantu mereka yang menjadi mangsa kebakaran ini. Kerajaan akan membekalkan bahan-bahan binaan rumah berharga RM20,000 bagi satu keluarga ataupun satu rumah. Beliau berkata demikian kepada media selepas menyampaikan bantuan wang ihsan RM500 dan barang keperluan dapur kepada 176 ketua isi rumah di Dewan Tun Mustafa Kudat. Turut berlangsung sesi penyerahan bantuan awam kepada penduduk terlibat kebakaran. Ketika diminta mengulas hasrat Parti Kesejahteraan Demokratik Masyarakat KDM untuk menyertai GRS, beliau berkata hasrat parti baru itu amat baik demi kestabilan politik dan kesejahteraan rakyat, namun perlu melalui perbincangan semua ketua-ketua parti komponen Gabungan Rakyat Sabah GRS. Ketua Menteri juga turut memaklumkan GRS juga bakal didaftarkan bagi memastikan kerjasama semua komponen parti yang mendukung kerajaan, sementara segala bentuk permohonan untuk menyertai gabungan tersebut hanya boleh dibuat selepas kelulusan pendaftaran GRS. Dalam pada itu, Presiden Parti Solidariti Tanah Airku, STAR, Datuk Seri Panglima Dr. Jeffrey Kitingan menyambut baik hasrat Parti Kesejahteraan Demokratik Masyarakat KDM yang baru ditubuhkan untuk memohon menyertai Gabungan Rakyat Sabah GRS. Dan saya percaya juga ada kebaikannya lah untuk menerima permohonan itu, kerana dia juga akan memperkokohkan kerjaan GRS. Jadi saya melihat ini sebagai satu yang boleh memperkuatkan kerajaan, kerana kerajaan ingin melihat kesatuan pemimpin-pemimpin dan parti-parti politik. Beliau berkata demikian kepada media ketika diminta mengulas mengenai pengumuman bekas Naib Presiden Parti Warisan, Datuk Peter Anthony, bahawa parti beliau yang baru didaftarkan itu memohon untuk menyertai GRS. Walau bagaimanapun, menurut Datuk Dr. Jeffrey, setakat ini perkara tersebut belum dibincangkan dalam mesyuarat GRS. Parti KDM yang dipimpin Datuk Peter Anthony telah berdaftar di Jabatan Pendaftaran Pertubuhan pada 18 Februari lalu dan akan dilancarkan secara rasmi 13 Mac depan. Sebanyak 513 unit rumah kuartus Angkatan Tentera Kem Lokawi beserta bangunan sokongan dengan peruntukan bernilai 188 juta dijadualkan siap dalam masa 3 tahun. Kerja-kerja merobohkan struktur lama bangunan usang yang dibina sejak tahun 1970-an akan bermula pada 8 Mac 2022. Majlis penyerahan surat setuju terima SST projek pembinaan rumah kuartus Angkatan Tentera Kem Lokawi telah berlangsung dan dihadiri Timbalan Menteri Kerja Raya Datuk Arthur Joseph Kurop. Menurut Datuk Arthur, pelaksanaan projek tersebut sejajar komitmen kerajaan dalam membela kebajikan anggota, veteran dan ahli keluarga dengan penyediaan kediaman yang lebih selesa. Dalam pada itu, sehingga kini sebanyak 137 SST bernilai RM4.6 bilion telah berjaya dicapai oleh Kementerian Kerja Raya, iaitu melepasi pasaran indeks prestasi utama KPI Aspirasi Keluarga Malaysia, iaitu sebanyak 100 SST. Tahun lalu sahaja, sebanyak 392 SST seluruh negara berjaya dikeluarkan membabitkan peruntukan RM18.6 bilion. Pengeluaran SST adalah sebagai usaha kementerian bagi merancangkan dan memulihkan semula ekonomi negara yang berdepan pasca COVID-19 melalui sektor pembinaan. Nilai pergandaan yang tinggi terhadap kitaran ekonomi dalam sektor pembinaan akan memberi manfaat kepada kestabilan ekonomi negara.
Sabah Electricity Sendirian Berhad ACSB mengalami kerugian hampir 2 juta ringgit akibat kegiatan penyambungan haram elektrik di Sandakan sepanjang tahun lalu. Pengurus Besar Bahagian Pembahagian ACSB, Insinyur Adi Ahmad berkata, kerugian akibat penyambungan haram elektrik itu dikesan di 33 koloni setinggan di daerah tersebut melibatkan 2,300 premis. Antara punca dikenalpasti kegiatan tersebut dilakukan adalah disebabkan status tanah selain dokumentasi warga negara. Semua ni kan kawasan-kawasan ini yang ada sambungan-sambungan haram. Jadi memang banyak, sangat banyak. Kalau di Sandakan saja adalah antara daerah yang mempunyai koloni yang paling banyak dan sambungan-sambungan haram. Kalau di seluruh Sabah saja adalah lebih daripada 200 koloni. Beliau berkata demikian kepada media selepas mengetuai operasi bersepadu membentras sambungan haram di kampung di Sayang Lupas Meluas, Sandakan. Operasi sama turut dilaksana di Kampung Tabah Baru, Kampung Cenderamata dan Kampung Lupak Meluas Darat, Sandakan. Operasi bersepadu melibatkan 65 anggota ACSB, Jabatan Imigresen Malaysia, Polis Diraja Malaysia, Majlis Perbandaran Sandakan dan Suruhanjaya Tenaga. Operasi itu berjaya merampas 432 kilogram wayar yang digunakan untuk penyambungan haram. Sabah berada di landasan yang baik untuk mempromosi secara agresif aktiviti outdoor atau hiking sekaligus membantu memacu sektor eko-pelancongan di negeri ini. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor berkata ini kerana pasaran aktiviti tersebut sedang berkembang pesat di rantau Asia. Jelasnya daya tarikan khususnya Gunung Kinabalu diyakini dapat membantu memberi pulangan eko-pelancongan yang besar kepada Sabah. Datuk Haji Ji berkata demikian sempena Majlis Pelepasan GEC Malaysian ASEAN Kinabalu Climb 2022 High Altitude Training di Kundasang Ranau. Teks ucapan dibacakan Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri Datuk Abidin Madingkir. Bercakap kepada pemberita kemudian, Datuk Abidin berkata program ini memberi peluang kepada pendaki Gunung Everest merasai suasana altitud yang tinggi selain mempromosi Gunung Kinabalu sebagai tempat berlatih. Mempromosikan lagi bahawa kita yang mempunyai kemudahan-kemudahan dan juga infrastruktur yang tersedia dan itulah sebabnya mereka datang ke sini ini disebabkan kita mempunyai kemudahan-kemudahan yang diperlukan. Dengan kerjasama daripada Tourism Sabah, kita nampak ada gunung ini adalah gunung yang paling sesuai di Asia Tenggara ataupun di Asia yang cukup untuk kita membuat persiapan dan mengantar semua pendaki keluar negara. Program Keluarga Malaysia Ekspedisi Everest 2022 ini turut memilih Adelina Lintanga, 37 tahun dari Kota Belud dan pendaki dari Sarawak, Fazilah Syahrin. Baik, sekian paparan dari negeri di bawah Bayu bersama saya Anissa Daules. Terus ikuti lebih banyak perkembangan semasa dalam berita wilayah. Kita kembali bersama Sahih di Angkasa Puri. Silakan Sahih.